Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and salam sejahtera DHT01, DHT02. For this video we are going to learn on the new chapter 3, Selection and Speciation. This chapter adalah satu chapter yang bagi saya agak mencabar untuk kita mendalami setiap konsep yang ada dalam chapter ini, sebab dia adalah satu benda yang kita akan belajar secara abstrak. Dia memerlukan kamu untuk mempunyai satu imajinasi yang sangat tinggi dalam memahami chapter ini. So, mari kita tengok apa yang terkandung dalam chapter yang ketiga ini, pelajar sekalian. Dalam chapter ini, saya akan mengajar kamu tentang satu perkara penting yang kita namakan sebagai selection, iaitu pemilihan. Kita dah belajar tentang kepelbagaian benda hidup, iaitu diversity of the living thing, diversity of organism. Jadi dalam diversity of organism, species diversity, terdapat pelbagai jenis spesies yang kita akan lihat. Dan dalam satu spesies yang sama, mereka juga akan mempunyai kepelbagaian dalam aspek genetik, iaitu genetic diversity. Sebagai contoh, dalam satu ekor kucing, ada yang berbulu tebal dan ada yang berbulu nipis. So, daripada keadaan itu, ada karakter ataupun phenotype yang membawa kepada kelebihan, dan ada satu karakter ataupun phenotype yang membawa kepada kekurangan apabila berlakunya satu perubahan environment. Any environmental change akan favor one type of phenotype, will not favor another type of phenotype. Ini dinamakan sebagai natural selection, iaitu environment yang memilih phenotype mana yang bersesuaian dengan persekitaran yang baru. Jadi apabila kita lihat pada musim sejuk, pastinya akan memberi kelebihan kepada kucing yang berbulu tebal berbanding kucing yang berbulu nipis. Manakala pada environment yang panas, memberi kelebihan kepada kucing yang berbulu nipis berbanding pada kucing yang berbulu tebal. Jadi berdasarkan pemahaman ini, kamu harus menyatakan 3 types of natural selection. There are stabilizing selection, disruptive selection, and directional selection. And then you need to analyze all the type of selection tersebut. Kemudian kita akan tengok artificial selection. Berbeza dengan natural selection, kita juga akan belajar tentang artificial selection, iaitu pemilihan bukan berdasarkan alam. Ya, dan kita ada dua di sini, inbreeding dan outbreeding. Jadi pelajar, mari kita lihat dengan baik. Selepas itu kita akan belajar tentang speciation. What is species concept? And then there are two modes of the speciation. The first one sympatric, the second one allopatric. Dan kita akan tengok perbezaan antara kedua-dua ini. Dan saya nak kamu fahamkan the process that lead to the speciation. Jadi proses-proses tersebut adalah reproductive isolation, genetic drift, hybridization dan adaptive radiation. Mari kita tengok perkara yang pertama, iaitu selection, pelajar. Apabila kita define selection, selection is a process. Maka dia berlaku secara berperingkat. It's a process that select or choose individual. Highlight perkataan select individual. Dan dia akan select individual with the advantages, inherited trait. Highlight perkataan advantages, inherited trait. Iaitu satu proses yang memilih individu yang ada advantage kepada karakter dia, to survive and reproduce at a higher rate. To survive and reproduce at a higher rate. So again, please remember this definition. It's about the process that select or choose individu that have advantage on the inherited trait to survive and reproduce at a higher rate. Maka ini adalah satu perkara yang penting untuk kamu tahu, bahawa selection ni memilih mana-mana individu yang mempunyai trait yang mempunyai kelebihan supaya organisma itu dapat survive. Ada sebab yang pertama survive, yang kedua reproduce at a higher rate. Jadi highlight perkataan survive and reproduce at a higher rate, ya. So bila kita tengok kepada selection ini, there are two types of selection. The first type of selection is a natural selection. This is involve environmental condition that choose. Environmental condition choose. Jadi pemilihan berlaku berdasarkan alam. The second one is artificial. Artificial is a choice of individu on the usefulness of human.
berdasarkan keinginan ataupun kegunaan manusia. Jadi untuk natural selection ni, di sini ada beberapa jenis selection. The first one is stabilizing selection. The second one is directional selection. And the third one is disruptive selection. Berbeza dengan artificial selection di sini pelajar, dia melibatkan yang pertama adalah inbreeding. The second one is outbreeding. Nanti saya akan ajak kamu untuk compare ke semua jenis natural selection serta artificial selection yang kita pelajari. Jadi pelajar, kita akan tengok yang pertama iaitu natural selection. Natural selection seperti mana definisi selection tadi, is a process in which tetap individual that have certain inherited trait, dia ada satu trait yang diwarisi, tend to survive and reproduce. Perkataan yang sama juga kita belajar, survive and reproduce at a higher rate than individual. The natural selection does not involve human intervention. Dia tak melibatkan bagaimana manusia mempengaruhi proses selection tersebut. Selection is depend on the existence of phenotypic variation, di mana population is a part of mechanism which species is adapt to the environment. Highlight perkataan species adapt to the environment. Natural selection will result in favorite trait being represent more. Favorite trait represent more. Mana-mana trait yang disukai oleh alam represent more. Meanwhile, berbeza, unfavorite trait is less in ensuing generation. Maka ini yang disukai. Favor ni perkataan disukai. Manakala yang satu lagi unfavor ni adalah kurang. Jadi apa yang saya nak kamu jelaskan dekat sini, natural selection juga adalah satu proses di mana organisme yang mempunyai sebahagian inherited trait ni mampu survive and reproduce at a higher rate compare kepada yang lain. Dan proses pemilihan organisme yang ada inherited trait yang disukai ini tidak melibatkan human intervention. Sebagai contoh yang kita bincangkan tadi, bahawa kucing yang berbulu tebal serta kucing yang berbulu nipis, kucing yang berbulu tebal akan dapat survive and reproduce. Dua perkataan penting ya. Survive and reproduce pada keadaan environment sejuk. Manakala kucing berbulu nipis tend to survive and reproduce at a higher rate pada keadaan yang panas. Nah, situasi ini berlaku secara semula jadi tanpa melibatkan human intervention, iaitu manusia tolong panaskan ke, tadi manusia tolong letak dalam tempat yang sejuk ke, tak melibatkan manusia. Di sini selection ni bergantung kepada existence of phenotypic variation yang secara semula jadi, di mana melibatkan spesies ni mampu adapt kepada environment tertentu. Kucing berbulu tebal adapt kepada environment sejuk, kucing berbulu nipis adapt kepada environment panas. Jadi natural selection ni, sebagai yang pelajar semua tahu juga, the result of natural selection would be adaptation and evolutionary modification. So dia kadang-kadang dia bulat. Evolution ni juga boleh membawa kepada penghasilan new species, yang mana saya akan ajar nanti ya pada masa akan datang dalam kelas kita ni juga. Jadi dia dipelopori oleh Charles Darwin apabila dia melihat satu situasi dalam Galapagos Island tentang kepelbagaian spesies yang ada. Dekat sinilah dia akan start memikirkan tentang evolution by natural selection. Jadi dia menerbitkan satu buku yang menjadi bahan rujukan bagi semua ahli-ahli pengkaji evolusi, iaitu Origin of Species pada tahun 1859. Lama dah ya buku ni ya. Jadi Charles Darwin melihat Galapagos Island ni berada di sekitar South America, di mana setiap island ini mempunyai perubahan persekitaran yang berbeza-beza. Jadi apabila ada persekitaran yang berbeza-beza,
Jadi Charles Darwin ni akan melihat kepelbagaian burung yang sama, yang berbeza karakter antara satu sama lain. Oleh itu dia faham tentang proses adaptation ini. Jadi dia menerbitkan buku tersebut untuk menjadi rujukan kepada kita ya. Jadi kita akan tengok beberapa jenis natural selection dalam pelajaran kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.